Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, Task Force Operasi Pematuhan terus mempertingkatkan pemeriksaan bukan sahaja kepada individu tetapi di premis-premis perniagaan bagi memastikan pematuhan SOP sama ada kepada individu ataupun di syarikat-syarikat perniagaan, di premis-premis perniagaan, terutamanya yang melibatkan penyediaan peralatan dan juga merekod butiran diri. Jadi semua pihak tertakluk kepada SOP yang dikeluarkan. Jadi semalam PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 2,481 pasukan yang terdiri daripada 11,911 anggota. Task Force telah membuat 50,943 pemeriksaan bagi menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP ini. Sebanyak 3,476 pasaraya, 4,907 restoran, 1,446 penjaja, 1,543 pasar awam dan pasar tani, 2,999 tempat ibadah serta 1,180 tempat riadah telah pun diperiksa. Semalam PDRM telah menahan 553 individu di atas kesalahan engkar pematuhan SOP PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 532 individu telah dikenakan kompaun, seramai 21 individu pula direman. Antara kesalahan engkar arahan PKPP adalah yang tertinggi gagal menyediakan peralatan ataupun merekodkan butiran pelanggan, seramai 165. Jadi hari ini kita lihat first time hari ini tindakan dikenakan paling ramai kepada pemilik premis perniagaan yang gagal mematuhi arahan SOP ini. Mengenai individu yang tidak memakai pelitup muka masih lagi ramai, iaitu semalam seramai 153 individu, manakala mengenai penjarakan sosial adalah seramai 87, dan ada juga premis-premis perniagaan yang beroperasi lebih daripada masa yang ditetapkan, iaitu sebanyak 37. Manakala aktiviti hiburan masih lagi ada seramai 18 orang, dan perkara lain adalah seramai 93 individu. Mengenai kawalan sempadan negara, Ops Penting yang melibatkan penguatkuasa beruniform di kawasan sempadan, Ops Penting terus memperketatkan kawalan sempadan negara secara bersepadu bagi menghalang kedatangan ataupun kemasukan pendatang asing secara haram ke negara kita, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Dan ini dianggap bukan sahaja berbahaya kepada jenayah di bawah jenayah rentas sempadan, tetapi juga bagi membahayakan dari segi COVID-19 yang mungkin akan dibawa oleh mereka. Semalam Ops Benteng telah berjaya menahan 46 parti serta berjaya merampas 5 kenderaan darat. Sebanyak 293 sekatan jalan raya Ops Benteng telah dilakukan di seluruh negara yang melibatkan 215 sekatan jalan raya PDRM, 65
SJR Angkatan Tentera Malaysia ATM dan juga 9 SJR AKSEM. Dan seperti biasa saya juga menyeru kepada orang ramai, bukan menyerahkan sepenuhnya tindakan ini kepada pihak berkuasa, pihak penguatkuasa, tetapi juga orang ramai boleh membantu kerajaan untuk mengurangkan kemasukan pekerja asing ini, kemasukan pendatang asing secara haram ini melalui menghubungi pihak berkuasa supaya tindakan dapat diambil. Oleh itu, hubungilah hotline National Task Force di talian 011-6251-1223 untuk terus menyalurkan maklumat berkenaan dengan parti. Sama ada kedudukan mereka, di mana mereka berada. Walaupun telah berada di daratan sekalipun, kita masih boleh membantu pihak berkuasa untuk menahan mereka dan mengambil tindakan kepada mereka. Mengenai Ops Sanitasi Awam, sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melakukan 10,896 operasi yang merangkumi 137 zon, dan semalam sebanyak 22 operasi sanitasi meliputi 11 zon merah, 7 zon kuning dan 1 zon hijau di 6 buah negeri, iaitu Sabah 10 operasi, Melaka 4 operasi, Pulau Pinang dan Terengganu 3 operasi, manakala wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan 1 operasi. Operasi sanitasi ini melibatkan 119 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta 176 anggota pihak berkuasa tempatan dan 38 daripada agensi lain. 14 jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah digunakan dalam ops sanitasi ini. Mengenai kuarantin wajib, dari 24 Julai hingga 29 Oktober, seramai 57,396 individu telah pulang ke tanah air dan masuk melalui pintu-pintu masuk antarabangsa. Sama ada daripada pintu masuk melalui jalan udara, jalan laut ataupun jalan darat sekalipun. Bila saya sebut pintu masuk antarabangsa, termasuklah seperti di sempadan Johor Bahru dengan Singapura atau tempat-tempat lain. Daripada jumlah itu, seramai 9,221 individu menjalani kuarantin wajib di 63 hotel dan 17 premis lain seperti ILA dan sebagainya, termasuklah institusi pengajian swasta di seluruh negara. 381 individu telah dibawa ke hospital. Daripada jumlah yang saya sebutkan tadi, 381 didapati positif COVID-19 dan telah pun dihantar ke hospital untuk rawatan. Manakala 47,794 individu telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Sebelum ini saya telah memaklumkan tentang operasi Hospital Medan ATM di Tawau, Sabah, bagi memberikan bantuan sokongan kepada Kementerian Kesihatan dalam merawat pesakit bukan COVID di kawasan tersebut. Sejak 20 Oktober sehingga 28 Oktober 2020, Hospital Medan ATM telah menerima seramai 163 orang pesakit untuk rawatan bukan COVID-19, dan dari jumlah itu seramai 143 adalah pesakit wanita, manakala 20 lagi adalah lelaki. Antara rawatan yang diberikan adalah berkaitan dengan obstetrik dan onkologi dan pediatrik dan juga ginekologi. Kerajaan sebelum ini telah mengumumkan pelaksanaan PKPB
di Kampung Padang Cik Mas, Baling, Kedah, kat PKPD di Kampung Padang Cik Mas, Baling, Kedah, bermula 18 Oktober sehingga 31 Oktober 2020. Sehingga 29 Oktober 2020, melalui ujian saringan yang dilaksanakan, KKM mengesahkan tiada lagi kes positif COVID-19 baru yang direkodkan di kampung ini. Sehubungan dengan itu, sidang khas hari ini bersetuju untuk menamatkan PKPD Kampung Padang Cik Mas pada 31 Oktober sebagaimana yang telah pun dijadualkan. Hari ini saya bersama dengan Menteri Kesihatan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba mengiringi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melakukan tinjauan persiapan penghantaran keperluan barang-barang keperluan kritikal COVID-19 ke Sabah yang dilaksanakan oleh Tentera Udara Malaysia TUDM di Pengkalan TUDM Subang. Untuk makluman, sejak 22 Mac 2020, sebanyak 17 penerbangan penghantaran barangan perubatan COVID-19 telah berjaya dilaksanakan oleh TUDM yang melibatkan jumlah muatan seberat 433,886.5 kilogram. Jadi kita ucapkan, walaupun saya Menteri Pertahanan, saya juga mewakili kerajaan, ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak ATM, Angkatan Tentera Malaysia, khususnya TUDM, di atas bantuan yang diberikan kepada kerajaan ini. Di sini saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kerajaan di atas keprihatinan yang ditunjukkan dalam usaha menangani pandemik COVID-19. Jadi sebenarnya untuk Sabah ni banyak yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Malah kita juga dimaklumkan bahawa pemberian sumbangan sebanyak 50 juta juga telah diberikan kepada kerajaan negeri Sabah bagi menghadapi COVID-19 yang kita lihat agak tinggi di negeri Sabah ini kerana seluruh negeri Sabah telah pun diisytiharkan sebagai PKPB, malah beberapa kawasan telah pun diisytiharkan sebagai PKPD. Jadi seperti kita lihat, banyak tindakan-tindakan telah dilakukan oleh kerajaan, oleh Kementerian Kesihatan dan semua pihak yang berkepentingan di dalam COVID-19 ini. Jadi kita lihat hari ini, hari ini kita sudah nampak ada sedikit penurunan. Dan saya harap ianya tidak berlaku sejak 2-3 hari ini saja. Kita doakan supaya penurunan itu berterusan. Oleh itu, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak frontliners yang bekerja siang malam tidak berhenti-henti untuk memerangi COVID-19 ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat yang membantu kerajaan memerangi COVID-19 ini dengan mematuhi setiap SOP yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan bagi kita sama-sama memutuskan rantaian COVID-19 ini. Kejayaan 2-3 hari ini saya harap berterusan dan akhirnya kita dapat melandaikan semula graf COVID-19 di Malaysia ini. Jadi saya buka kepada soalan. Datuk, mohon Pak PM
Sebuah portal berita melaporkan mengenai seorang penjaja makanan yang dikenakan kompaun RM1,000 dalam satu sekatan jalan raya kerana tidak memiliki surat kebenaran bekerja daripada majikan. Bagi individu yang bekerja sendiri di kawasan PKPB, adakah perlu mendapatkan dokumen pengesahan bekerja sendiri daripada pihak berautoriti bagi mengelakkan mereka dikenakan kompaun? Kalau kita lihat kes seperti penjaja makanan tu, apakah beliau kena mendapatkan surat daripada pihak berkuasa tempatan kerana PBT yang mengeluarkan lesen dan kawal selia penjaja-penjaja ni? Bagi mempermudahkan, saya nasihatkan supaya ke balai polis untuk mendapatkan surat kebenaran pelepasan pergerakan berentas daerah ataupun negeri tadi. Ya. Jadi saya faham kerana mereka tidak mempunyai majikan bekerja sendiri, jadi tidak ada siapa yang akan mengesahkan beliau sebagai pekerja di mana-mana syarikat. Jadi bagi nasihat saya, pergi ke balai polis, berjumpa dengan pihak polis dan mendapatkan surat kebenaran pergerakan oleh pihak polis. Dengan surat tersebut mereka boleh melepasi setiap sekatan jalan raya yang dikenakan. Ya, jadi ini cara yang paling sesuai bagi mereka yang tidak bermajikan ini. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum Datuk Seri. Afiq daripada Bernama. Datuk Seri, difahamkan kluster Omandal di Pulau Omandal, penduduk di sana menyatakan bahawa mereka tidak menerima sebarang bantuan, dan adakah pihak MKN akan menghantar bantuan makanan atau di daerah-daerah terpencil di sekitar Sabah? Sekian, terima kasih Datuk Seri. Omadai, pulau Pulau Omadai ini tidak termasuk di dalam 6 lokaliti di Sempurna yang diletakkan di bawah PKPD. Ya. PKPD bermakna tidak dibenarkan keluar daripada rumah. Oleh itu, kerajaan memberikan bantuan makanan yang dihantar ke rumah kerana mereka tidak boleh keluar. Pulau Omadai ini tidak termasuk di dalam PKPD. Ianya PKPB. PKPB, aktiviti ekonomi seperti biasa. Terbuka seperti biasa. Maknanya mereka boleh membeli makanan. Jadi sebab itulah pihak MKN tidak menghantar barang keperluan makanan kepada mereka. Ya, walaupun seperti saya pernah sebutkan bahawa di bawah Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana di Sabah, mungkin juga mereka melihat dari segi kawasan-kawasan yang daif, yang memerlukan bantuan. Ya, itu mungkin di bawah kategori lain. Mungkin di bawah kategori penduduk yang terlalu miskin yang perlukan bantuan makanan. Ya, tetapi tidak termasuk di bawah SOP, di bawah PKPB. Yang mana di bawah PKPB, SOP-nya kerajaan tidak menghantar bekalan makanan kepada penduduk-penduduk di PKPB. Hanya di kawasan yang di lockdown sepenuhnya seperti PKPD. Jadi Pulau Omadai ini tidak termasuk di bawah PKPD. Oleh mana pun insya-Allah kita akan sampaikan kepada Pusat Pengurusan Bencana Negeri Sabah untuk melihat kepada Pulau Omadai ini kalau mereka memerlukan bantuan berdasarkan kes-kes tertentu yang saya sebutkan tadi, insya-Allah. Assalamualaikum Datuk Seri. Ahmad daripada Bernama di sini. Baru-baru ni ada laporan bahawa sejumlah besar anggota keselamatan negara yang positif COVID-19 dan ada juga sejumlah besar lagi yang kini di kuarantin. Jadi adakah ini akan memberi kesan atau menjejaskan pasukan keselamatan negara? Kita dapat laporan tersebut, tetapi kita bersedia. Jika ada kes yang melibatkan anggota di satu tempat dan berkurangan di satu tempat di kawasan tersebut, kita akan bawa tambahan daripada kawasan-kawasan lain, daripada cawangan-cawangan lain. Setakat ini kita masih mampu untuk mobilize mana-mana anggota daripada kawasan lain untuk membantu kawasan-kawasan yang terlibat di dalam anggota mereka dijangkiti COVID-19. Jadi kita masih mencukupi anggota. Jadi rakyat tidak perlu bimbang. Walaupun ada kes seperti ini, kita masih bersedia dan mampu untuk menambahkan anggota-anggota yang menggantikan anggota yang terlibat tadi di dalam COVID-19, insya-Allah. Okey, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.